Hai, jumpa lagi kita dalam kelas ekonomi bersama dengan cikgu. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan topik pelaburan langsung asing. Jom kita tengok apa isi kandungannya. Okey, apakah itu pelaburan langsung asing? Ataupun kita panggil sebagai FDI singkatannya. Okey, kita tengok maksudnya. Pelaburan yang dibuat oleh firma atau individu dari luar negara untuk memulakan operasi perniagaan atau membeli aset perniagaan di Malaysia. Maksudnya syarikat luar yang membuka operasi perniagaan di dalam negara kita. Itu kita panggil dia sebagai pelaburan langsung asing ataupun FDI. So ada 4 cara untuk kita buat pelaburan di negara luar. Okey. Yang pertama dengan membina kemudahan pengeluaran di negara lain. Atau kita membuka perniagaan di negara lain lah, itu maksud dia. Yang kedua, pengambil alihan syarikat asing. Okay. Yang ketiga, usaha sama dengan syarikat tempatan. Dan yang keempat, membuka subsidiari. Apa dia membuka subsidiari ni? Membuka subsidiari ni maksudnya kita membuka cawangan yang baru. Okey, maksudnya anak perusahaan lah. Okey, yang mana subsidiari ni dia punya majoriti sahamnya adalah dimiliki oleh syarikat induk. Itu subsidiari, maksudnya cawangan lah. Paling senang kita nak cakap cawangan. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula kesan positif pelaburan langsung asing. Okey, ada 4 kesan positif pelaburan langsung asing, iaitu yang pertama adalah dari segi pertumbuhan ekonomi, yang kedua pindahan teknologi, yang ketiga meningkatkan kemahiran modal insan dan yang keempat meningkatkan modal pelaburan. Okey, sekarang kita tengok dulu kesan positif yang pertama iaitu pertumbuhan ekonomi. Kenapa kita kata bila adanya pelaburan langsung asing dalam negara tersebut, dalam sesebuah negara menyebabkan berlakunya pertumbuhan ekonomi. Okey, kita boleh lihat yang pertama adalah merujuk kepada peningkatan keupayaan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Ini merujuk kepada maksud pertumbuhan ekonomi. Okey, merujuk kepada peningkatan keupayaan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Berapa banyak barang tu boleh dikeluarkan. Itu maksudnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi ni juga berlaku melalui penggunaan teknologi canggih. Apabila adanya pelaburan langsung asing di dalam sesebuah negara melalui syarikat multinasional tersebut, makanya akan wujudnya penggunaan teknologi-teknologi canggih yang dibawa masuk daripada luar negara. Okey, so bila adanya teknologi canggih menyebabkan apa? Produktiviti pekerja meningkat disebabkan oleh peningkatan kepada kemahiran. Disebabkan oleh penggunaan teknologi itu tadi menyebabkan peningkatan kepada kemahiran pekerja, so produktiviti pekerja turut meningkat. Jadi bila produktiviti pekerja meningkat, keupayaan untuk kita menghasilkan barang, untuk kita keluarkan barang lebih tinggi. Jadi bila berlaku keadaan itu menyebabkan impact kepada kita punya ekonomi, berlaku pertumbuhan ekonomi. Okey, itu yang kesan yang pertama. Baik, kita lihat pula kesan positif yang kedua iaitu pindahan teknologi. Okey, pelaburan langsung asing ni, bila dia melakukan pelaburan langsung asing ataupun adanya pelaburan langsung asing ni, dia akan membawa masuk teknologi canggih ke dalam sesebuah negara. Okey, so teknologi ni dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada kaedah yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, kita guna teknologi untuk menghasilkan sesuatu barang. Kemudian melalui teknologi canggih ni, kita akan membawa masuk mesin, jentera, kaedah pengeluaran ataupun kemahiran ataupun tata cara baharu bagi meningkatkan
pengeluaran dan juga produktiviti pekerja. Okey, so bila adanya mesin yang canggih, jentera yang canggih, dia akan dapat mempercepatkan lagi proses pengeluaran tersebut. Okey, jadinya selain daripada tu, pengeluar tempatan ni juga akan diberikan latihan dan juga bimbingan serta dikenakan syarat yang ketat. Okey, sebab apa? Sebab pengeluar tempatan ni dia akan membekalkan bahan mentah dan juga komponen kepada syarikat multinasional tu. Jadinya bila dia menjadi pembekal, maka syarikat multinasional tersebut ataupun pelabur tersebut akan memberi latihan dan juga bimbingan serta adanya syarat-syarat yang ketat. Okey, jadinya keadaan ini akan menyebabkan kita punya pengeluar tempatan terpaksa berusaha dengan lebih keraslah untuk meningkatkan mutu bahan mentah tersebut. Okey, dan juga nak berdaya saing. Alright. So, pengeluar tempatan akan berusaha untuk tingkatkan mutu bahan mentahnya dan juga komponen untuk lebih berdaya saing dan juga mutu barang tersebut dapat ditingkatkan. Contohnya apa kat sini kalau kita boleh lihat? Contohnya seperti pemindahan teknologi pembuatan dalam pemasangan kenderaan. Kan? Okay, kalau kita tengok daripada Daihatsu Sendirian Berhad kepada Pro 2. So, meningkatkan mutu keluaran dan juga produktiviti pekerja bagi syarikat Pro 2 tersebutlah. Itu contoh pindahan teknologi yang kita boleh lihat dalam otomotif ataupun dalam automobil. Kesan positif yang ketiga adalah meningkatkan kemahiran modal insan. Untuk meningkatkan kemahiran modal insan ni, kita tahu firma luar negara yang beroperasi di Malaysia, dia membantu meningkatkan kemahiran pekerja tempatan dengan adanya program latihan. Maksudnya, firma daripada negara luar ataupun syarikat multinasional tersebut yang beroperasi di dalam negara kita ni, dia dapat memberi latihan ataupun dia dapat memberi kemahiran kepada pekerja tempatan. So keadaan ini akan menyebabkan kita punya produktiviti pekerja kita akan meningkat. Keupayaan untuk menghasilkan barang dengan lebih cepat tu berlaku. Sebab apa? Sebab kita punya pekerja dah berkemahiran. So, produktiviti akan meningkat. Kita tengok pula kesan positif yang keempat, iaitu meningkatkan modal pelaburan. Sebagaimana yang kita tahu, modal tu adalah merupakan faktor pengeluaran yang paling penting dalam kita membangunkan sesebuah ekonomi. Jadinya, melalui pelaburan langsung asing ni, lebih banyak modal akan dibawa masuk ke dalam Malaysia. So keadaan ini akan menggalakkan aktiviti pengeluaran. Pertumbuhan aktiviti pengeluaran tu akan meningkat, seterusnya akan menyebabkan pendapatan negara juga meningkat. Kemudian kalau kita lihat dari segi pemilikan ekuiti asing. Ekuiti tu maksudnya apa? Aset lah, pemilikan aset asing ataupun ekuiti asing dalam firma Malaysia. Dalam firma Malaysia juga dapat membantu firma tempatan yang menghadapi masalah pembiayaan modal. So, adanya ekuiti asing ini dapat membantulah firma tempatan yang ada masalah tentang pembiayaan modal tersebut. Kemudian kita lihat pula kepada peningkatan modal membolehkan firma menggunakan kaedah pengeluaran yang lebih baik. Peningkatan modal membolehkan firma menggunakan kaedah pengeluaran yang lebih baik dan meningkatkan daya saing melalui kemahiran pekerja dan juga penambahan modal. So, ini adalah kesan positif terhadap pelaburan langsung asing. Alright, sekarang kita tengok pula kesan negatif FDI ataupun kesan negatif terhadap pelaburan langsung asing.
Tiga kesan negatif, iaitu yang pertama dari segi ketidakseimbangan pendapatan, yang kedua kemusnahan alam sekitar, ketiga adalah dari segi aliran untung keluar negara. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu dari segi kesan negatif. Yang pertama adalah ketidakseimbangan pendapatan. Pendapatan tak seimbang. Macam mana yang dikatakan pendapatan tak seimbang bila adanya pelaburan langsung asing? Okey. Firma asing yang melabur akan menawarkan upah yang lebih baik berbanding firma tempatan. Okey, firma asing yang melabur dalam negara kita, dia biasanya akan tawarkan upah yang lebih baik sebab dia orang syarikat gergasi, so pendapatan dia banyak kan. Jadi dia boleh tawarkan gaji yang lebih lumayan kepada pekerja dia. Berbanding dengan firma tempatan. Firma tempatan baru nak up. Okey, so pendapatan atau keuntungan syarikat belum lagi kukuh. So upah yang ditawarkan kepada pekerja itu tidaklah begitu tinggi. Alright. So, pekerja yang bekerja dalam firma asing akan mendapat pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang bekerja dalam firma tempatan. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita lihat situasi yang kedua, dia kata syarikat multinasional seperti pasaraya besar akan memberi kesan buruk kepada peniaga kecil dalam sektor peruncitan kerana persaingan sengit sehingga kesukaran firma tempatan untuk beroperasi. Okey, yang ni apa yang dikatakan ni? Pasaraya memberi kesan buruk kepada peniaga kecil dalam sektor peruncitan. Sebabnya kena bersaing. Okey, kalau kita tahu pasaraya besar, dia dah memang kukuh. Okey, dia dah memang kukuh. Jadi keuntungan tinggi, barang dia boleh bagi harga yang murah. Jadi masyarakat akan lebih tertumpu kepada syarikat ataupun kepada pasaraya yang lebih besar ni lah sebab harganya lebih rendah berbanding dengan peniaga kecil. Peniaga kecil tak boleh nak bagi harga yang rendah sebab dia pun belum dapat keuntungan yang berlipat-lipat ganda, yang dia belum dapat keuntungan yang tinggi. Syarikat dia pun belum besar kan. Jadi harga dia tak mampu nak menyaingi dengan syarikat gergasi. Okey, jadi sebab itulah dia kata kat sini peniaga kecil dalam sektor peruncitan kerana persaingan sengit sehingga kesukaran firma tempatan untuk beroperasi. Itu maksud dia. Ini adalah di bawah ketidakseimbangan pendapatan. Sekarang kita lihat pula kepada kesan negatif yang ketiga iaitu kemusnahan alam sekitar. Alright. Kita tahu negara kita Malaysia ni kaya dengan pelbagai sumber asli. Okey, dari segi bahan galian, hasil hutan, hasil kehidupan laut banyaklah. Jadi ini menarik firma-firma dari luar negara untuk melabur dekat negara kita. Jadinya bila adanya firma-firma dari negara luar ataupun firma-firma asing yang datang melabur, menyebabkan firma-firma ini mengeksploitasi sumber alam semula jadi yang ada di negara kita. Okey, ini kita boleh lihat dari segi penerokaan sumber alam yang tidak dikawal menyebabkan berlakunya kemusnahan alam sekitar. Okey, so akan mewujudkan lebih banyak kesan buruk lah seperti bencana alam akan berlaku. Contohnya macam hakisan tanah, banjir kilat, isu pencemaran yang mana sisa-sisa bahan toksik dibuang di dalam sungai menyebabkan berlakunya keracunan macam hari tu yang dekat kes Johor tu kan, sisa toksik yang menyebabkan masalah kesihatan kepada rakyat. Ini adalah contoh kemusnahan alam sekitar yang dibuat oleh firma daripada negara luar yang datang melabur. Ini adalah kesan buruk lah. Okey. Kemudian kita lihat pula. Okey, sekarang kita lihat pula kesan negatif yang ketiga iaitu dari segi aliran untung keluar negara. Okey, firma daripada negara luar ataupun firma yang melakukan pelaburan di dalam negara kita, dia berhak membawa hasil keuntungan syarikat dia untuk dibawa pulang ke negara asal.
Jadinya, keadaan ini menyebabkan kita sukar untuk mengawal aliran keluar dividen tersebut dan juga aliran keuntungan. Okey, bila kita sukar nak kawal, apa yang berlaku? Aliran wang keluar yang berlebihan akan memberi kesan kepada kadar pertukaran asing. Okey, wang keluar lebih banyak, dia akan memberi kesan kepada kadar pertukaran asing kita. Seterusnya, dia juga membawa kepada impak kepada kita punya imbangan pembayaran. Okey, keuntungan pelaburan yang dibawa keluar akan memberi kesan kepada kita punya imbangan pembayaran. Okey, kalau wang kita dibawa keluar terlalu banyak, itu adalah tidak baik. Dia memberi kesan buruk kepada kita punya sistem imbangan pembayaran. Tahu kan imbangan pembayaran ni apa? Imbangan pembayaran ni adalah penyata yang kita rekodkan aliran keluar masuk kewangan sesebuah negara. Okey, so hari ini kita dah belajar berkenaan dengan pelaburan asing, pelaburan langsung asing dari segi apa? Kesan positif dan juga kesan negatif. Setiap yang ada positif mesti akan ada yang negatif. Okey, so kita akan jumpa lagi di masa yang lain, di topik yang lain. Untuk itu, sekian terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye!